Nasib baiklah bila Anwar kat sumpah. Ya, tekanan diberikan kepada PMX. Desakan, demonstrasi dan sebagainya untuk nak PMX benarkan keluar duit ke BSP. Apa PMX jawab? Cukup 4 kali dah. Kau dah kau tabung 4 kali. Kalau sekali kita faham, zaman COVID memang kau perlukan duit. 2 kali okey lah. Dah 4 kali saudara. Hari ni COVID dah tak ada dah. Walaupun masih lagi endemik dan sebagainya waktu itu. Tapi maknanya dah boleh bekerja, dah boleh berniaga. Takkanlah kau nak keluarkan lagi duit kau. Yang dah tinggal sikit itu. Sebab itu Anwar tak bagi. Bukan duit dia pun. Memang betul duit kamu. Tapi sebagai Perdana Menteri, dia bertanggungjawab kepada rakyat dia. Dan Alhamdulillah, oleh kerana ketegasan dia itulah, baru ini diumumkan dividen KLBSP meningkat daripada tahun sebelumnya, iaitu 5.5%. Itu konvensional. Syariah meningkat juga 5.4%. Bayangkan kalau dia dulu kerana itu keluar, semua ramai yang keluar. Adakah dividen tinggi sebab ramai yang keluar? Sebab itu pemimpin ini, ya, kena bijak saudara. Bukan sekadar pemimpin boleh baca Al-Quran dengan baik. Kalau sekat pemimpin boleh baca Al-Quran dalam parlimen, baik kita lantik ya qari dan qariah yang tilawah Al-Quran tu. Jadi ahli parlimen. Lagi sedap dia baca, siap berlagu lagi. Tak macam Haji Hadi. Ya. Haji Hadi baca Quran, dia tak boleh nak berlagu. Nanti qari yang menang peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, suruh jadi ahli parlimen. Sebab apa? Oh, dia hebat baca Al-Quran. Siap ada lagu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lantik orang macam ni lah, pandai berlagu. Sebab tu ni ahli parlimen dia bertanggungjawab, bijak, pandang jauh ke depan. Ini yang PMX buat. Walaupun dia ada masalah, ya, macam mana nak mengimbangi masalah. Contohnya kejatuhan nilai ringgit. Kalau tengok negara lain jatuh nilai ringgit, dia naikkan OPR supaya naikkan balik ringgit. Bagi Anwar, tak boleh naik OPR. Bila naik OPR, maka bebankan rakyat yang berhutang di bank-bank dan sebagainya buat loan. Ya. Ringgit jatuh tak apa. Tapi apa yang aku janjikan kepada rakyat, subsidi kau tetap aku kekalkan. Gaji kau pun aku sudah naikkan. Bonus aku bagi juga. Elektrik kau tak naik. Orang kaya atas je naik elektrik. Ya. Tapi walau orang sibuk ke, oh ringgit jatuh. Makan roti canai je pun hari kat warung. Itu pun ketulis buku 35 hutang. Sibuk pasal ringgit. Sembanglah walaon. Duduk kat pantai Dungun tu main judi tepi pantai. Main daun teruk. Kau pakai $2 ke main teruk tu? Main judi tu. Dah penat je pergi warung tu. Makan kerupuk lekor. Pakai urusan dolar ke? Beli budu apa semua ni. Terlibat dengan dolar ke? Sibuk orang sembang dolar, dia pun sembang dolar. Bila tanya apa, tak tahu apa. Makan roti canai kosong, sekeping. Itu pun tulis buku 35 hutang. Nak sembang nilai ringgit jatuh. Kau tahu sekarang ni harga getah berapa? Kan? Getah naik harga. Zaman kau RM2. Harga getah sekilo. Sekarang RM2. Jauh beza. 2 kali ganda tahu. Naik harga. Walaupun ringgit jatuh, harga getah naik. Di situ dah kata segala pemimpin mengimbangi. Ya? Dalam masa yang sama kita cuba macam mana nak naikkan balik ringgit. Jangan terus ambil jalan mudah. Jalan mudah OPR je. Banyak negara naik OPR. Amerika sampai 5%. Negara maju tu. Anwar baru sekali je. Zaman kau dulu, zaman Din Cirit, jatuh nilai ringgit 4 kali OPR. Zaman Din Cirit. OPR naik, pengangguran bertambah, inflasi bertambah, harga barang mahal, minyak masak meningkat ganda naik, telur hilang, ayam RM13 sekilo, dalam keadaan ringgit jatuh. Sekarang ringgit jatuh, tengok harga ayam naik ringgit lebih. Paling mahal RM7 je pun, tak sampai harga siling pun. Mengimbangi dengan masalah yang ada, asalkan jangan rakyat susah. Bagi Anwar Ibrahim, biar dia susah, fikir macam mana nak buat.
Tapi hak rakyat, engkau rakyat jangan cerita. RM4 ni kami di kabinet yang fikir. Kamu hak kamu. Yang kami janjikan bagi bonus 2,000 tu dapat dah. Habis pun dah. Dapat kawan lawan lagi laju habis. Ha. Dapat kawan lawan dapat bonus 2,000, 1,000 bagi kat ustaz dia. Dema jihad. Ha, terpulang pada kau lah duit kau. Kan kau nak bagi ke ustaz tu repair kereta accident ke pas kau je pasal. Yang penting kerajaan laksanakan tanggungjawab dia. Tak pernah kamu rasa pun 2,000 selama ni. Yang pesara dapat 1,000. Saya pesara juga, pesara tentera. Dulu tahun dah saya dapat 250 je. 250 je saudara saya dapat. Pesara tentera. Berpencen. Yang tak berpencen, 1 sen pun tak dapat dulu. Sebab kamu tidak pencen. Saya berpencen dapat dah 250. Pergi bandar, cucuk duit 250, tinggal kedai makan, beli barang, habis 250. Alhamdulillah juga 250. Kan, orang nak bagi. Dulu. Sekarang ni 1,000 saudara. 1,000 pesara. Termasuk kontrak. Yang kerja tak tetap kontrak kerjaan pun dapat. Askar veteran yang tidak berpencen pun 1,000. Mereka sendiri pilih tidak berpencen. Mereka nak berhenti awal. Pesara tentera ni, veteran, dapat 1,000. Dulu 1 sen tak dapat. Yang kaki tangan awam, ni askar-askar ni, private ke, korporal ke, sarjan, polis, askar ni, dapat 2,000. Berapa puluh tahun tak pernah dapat. Tapi Anwar kalau ringgit jatuh pun dia boleh bagi. Bayangkanlah kan negara kita ekonomi sedang meningkat, yang sedang diusahakan sekarang ni. Kalau ekonomi cantik saudara, yakinlah. Ya. Itu pun ada kita tangan awam duk kerja maki pada menteri. Ni tahun ni dah habis dah kajian kenaikan gaji, akan diumumkan dalam hujung tahun. Dalam bajet untuk umumkan kenaikan gaji kita tangan awam. Yang sepatutnya dah 10 tahun itu hari dah. Sepatutnya dikaji semula, tapi Dan Cirit tak buat. Sepatutnya kena buat. Undang-undang ni 10 tahun sekali kena kaji gaji kita awam. Tapi selepas 10 tahun Dan Cirit jadi Perdana Menteri, tak pernah sentuh pun. Usahakan naik gaji, bentuk jawatankuasa pun tak bentuk. Naik 8 Mai tak juga sentuh. Bila PMX naik, dia tengok dah 12 tahun dah ni. Dah lebih had dah ni. Kenapa tak kaji lagi? Buat kajian. Walaupun ke ekonomi macam ni, tapi sebab itu hak mereka. Hak mereka kita tangan awam saudara. Kalau Anwar nak kira dendam, dia tak peduli. Sebab engkau dah pilihan raya, kau tolak kami. Kaki tangan awam banyak tolak kami. PRN baru pun ramai kita awam tolak. Tapi bagi Anwar itu bukan masalah undi. Ini masalah hak. Hak dia kaki tangan awam. 10 tahun kena kaji balik. Maka dia Perdana Menteri, dia buat. Sama juga macam dia menunaikan hak MA63 di Sabah dan Sarawak. Bukan dia yang buat perjanjian M63. Tahun 63 pemimpin dulu buat. Yang buat perjanjian itu pemimpin dahulu. Tapi selepas satu pemimpin yang memerintah negara ini, seorang pun tak nak buat. Hanya jadi modal politik mereka sahaja. Nak kempen paling raya, mereka janjikan di Sabah dan Sarawak macam-macam untuk orang Sarawak sokong mereka. Sekadar kempen politik MA63. Tapi bila Anwar naik 1 minggu dan tempoh 1 minggu sampai dan kat sumpah, secara tegas dia terus menamakan Fadilah Timbalan Perdana Menteri 2 untuk menguruskan dan membentuk jawatankuasa melaksanakan A63. Bukan waktu nak bincang lagi, melaksanakan. Perbincangan tu dah lama buat dah. Nak laksanakan, dan Alhamdulillah 90% lebih sekarang ini telah pun terlaksana MA63. Sebab itulah Abang Jo, Premier Sarawak, cukup seronok. Sebab dia kata dalam sejarah Sarawak memantap ekonomi dia. Ekonomi meningkat di Sarawak, mencipta rekod. Sebab apa saudara? Sebab dia ada sumber yang tidak orang lain tidak boleh pau dia. Selama ini macam mana Sarawak nak membangun? Sebab itu rakyat Sarawak, negara Sarawak ni besar saudara, besar dari Semenanjung lagi. Mereka ada hasil bumi, mereka juga ada minyak, mereka juga ada balak. Sepatutnya mereka lebih kaya. Tapi kenapa banyak lagi orang miskin? Sebab kebanyakan peruntukan dikawal di Kuala Lumpur. Nak buat apa-apa kena minta Kuala Lumpur. Nak minta bukan mudah saudara, banyak tol. Minta sikit, orang ni pau sikit, orang ni menteri ni pau sikit, pau banyak pau, berapa banyak balance yang sampai ke Sarawak. Sebab itu dia tidak boleh bangun. Dia tidak ada kuasa nak melaksanakan hasil negeri dia. Dia tak boleh nak beranjakan untuk negeri dia. Kena serah Kuala Lumpur.
Nak minta pula orang Kuala Lumpur, kena banyak power dia, banyak tol. Orang ni minta sikit, orang ni minta sikit, orang minta sikit. Balance dapat Sarawak berapa? Sebab itu bila MA nombor 3 Anwar kata 50 juta, kita terus kepada Sarawak uruskan. Tak ada berusaha Kuala Lumpur. Kau belanjalah sendiri. Itulah keadaan ekonomi. Ekonomi tak cantik tu. Sebab itu Sarawak dia boleh nak sampai peringkat Abang Ju kata apa, nak buat penerbangan dia sendiri. Banyak plan dia nak buat. Sebab apa? Modal daripada mata dia dah ada dah. Ni duit dah ada dah. Banyak benda boleh rancang. Selama ni tak ada. Tak ada atas meja dia duit. Macam mana dia nak buat? Kena minta dengan Kuala Lumpur. Minta 100,000 dia mungkin dapat 20,000 je. Sebab ni dah kena pau. Ni pau, menteri ni pau, menteri ni pau. Balance dapat Sarawak banyak tu. Nak buat macam mana? Hari ni, Anwar beritahu, macam sejumlah ini, kamu uruskan sendiri. Yang penting, integriti, Anwar kata. Jangan ada ketirisan, dia nak tengok laporan, baru benda dia laksanakan. Sebab itu dia boleh buat. Sebab itu meningkat Sarawak sekarang ni, termasuk juga di Sabah. Semalam, Parlimen semalam, dia tegur oleh Syafiq Abdal tentang projek lebuh raya, apa tu? Pan Borneo di Sabah tak selesai. Sarawak selesai dah. Sabah. Kan? Sebab kita pun faham di Sabah ni krisis politik dia bertukar-tukar kerajaan kan. Sikit sebanyak mengganggu juga. Walaupun sepatutnya tidak ada alasan kan. Sebab dia kontraktor yang sama. Tapi macam mana pun dia tetap ada kesan bila bertukar pemerintahan negeri. Tapi apa kata menteri, dia akan tentukan bahawa kontraktor kali ini kalau bergagal, tukar. Itu yang dijawab oleh Menteri Kerja Raya semalam, Muhammad Maslan. Dia akan pantau selepas ini. Kalau tak siap juga, out, ambil kontraktor lain. Ini keberanian kerajaan Madani. Sebab apa kita berani? Sebab kita tak makan komisen. Cuba kalau kerajaan ini makan komisen, mana berani kita nak buang orang? Sebab kita dah makan dah. Kita dapat komisen daripada kontraktor. Jadi kita nak buang dia tak boleh. Kalau dia buat kerja slow pun tak kata apa. Sebab kita dah makan komisen. Tapi bila kita tak makan satu sen pun daripada mereka jangan main-main. Cukup sampai tarikh, kalau tak siap juga, bagi orang lain. Baru betul. Sebab itu yang pentingnya kita. Kita jangan makan budi orang. Kalau kita makan budi orang, ini masalah dia. Kita jual maruah kita lah, prinsip kita. Tapi kalau kita tegas dengan orang, tak makan budi dia, orang pun takut dengan kita. Sebab tu orang takut dengan PMX. Sebab tu Daim kena masuk. Bayangkanlah kalau dulu, kalau Anwar duduk dalam UMNO, masa dia jadi Temandan Perdana Menteri Kewangan, katalah dia banyak makan duit daripada Daim. Daim kaya waktu itu oleh perniagaan. Kalau Anwar ni makan banyak sangat duit daripada Daim, adakah kita fikir Anwar nak buat Daim sekarang macam tu? Takkan buat, saudara. Pasal dia makan budi banyak. Dia berani buat sekarang ini. Dia berani bawa tun, berpangkat tun, anak bekas Perdana Menteri Mahathir, sesiapa saja dia beri dakwah. Sebab apa? Sebab dia daripada dulu dalam politik negara kita, dia tak makan di pertangan orang. Walaupun ada cubaan-cubaan untuk mengumpan dia waktu dia jadi timbalan Perdana Menteri dulu. Akhirnya dia dijatuhkan dengan cara jahat. Sebab nak suruh dia letak jawatan, dia tak letak jawatan. Nak ugut dia tak takut ugut. Penjara lah. Keluar dia lawan. Sebab tu hari ini dia berani nak cakap dengan siapa pun. Sebab itu kita tengok ketua-ketua jabatan pun sekarang dah berani dah. Sebab apa mereka berani? Sebab mereka ada pemimpin yang atas mereka lebih berani. Tengok ketua polis negara cakap tegas sekarang ni dengan anggota polis. Tak pernah kita tengok ketua polis negara macam itu. Cakap tegas. Dia berasa OCPD. Tengok dia berasa OCPD. Macam mana? Ketua polis negara cakap dengan OCPD. Kalau OCPD tak tahu anak buah ada pakai kereta mewah, tiba-tiba Bukit Aman tahu, tapi OCPD tak tahu, SPD boleh belah lah keluar. Tengok ucapan ketua polis negara. Maksudnya apa? Kalau kamu pegawai ketua polis daerah tak tahu anak buah ada kereta mewah, sedangkan dia constable je ataupun dia corporal je, tapi kereta dia welfare mewah, kamu tak pergi siasat di mana dia dapat duit,
Kalau itu kamu tak tahu, tiba-tiba Bukit Aman yang tahu. Bukit Aman pergi tangkap korporal tu. Maknanya kamu sebagai ketua polis di situ, kamu tak ambil tahu. Maka lebih baik kamu keluar. Buka uniform, keluar. Ini ucapan ketua polis negara. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia ada Perdana Menteri yang macam itu. Sebab tu kita selalu sebut ikan busuk bermula di kepala. Kepala okey lah yang lain. Tapi kalau kepala dia dah busuk, di tengah-tengah kalau okey pun tak lama. Tak lama, saudara. Dia akan jadi busuk balik. Macam parti lebay lah. Dulu parti PAS ni dia hormati sebab dia ada kepala yang baik. Kaum Cina, kaum India suka seronok dengan PAS sebab dia ada pemimpin yang baik. Ada almarhum Ustaz Fadil Noor, ada almarhum Tok Guru Nik Aziz. Sebab itu Cina tak ada masalah. Dia datang markas PAS, duduk kat markas PAS, bantu PAS, jentera PAS. Lori-lori, trailer yang bawa lori kilang milik Cina ni naik bendera PAS atas lori. Ada pemimpin Cina pakai baju t-shirt PAS, gambar Tok Guru Nik Aziz. Pakai payung PAS waktu mengundi. Dulu, betapa indahnya PAS ini, saudara. Sebab mereka ada pemimpin yang baik. Pemimpin yang tak nak bermusuhan. Pemimpin yang penuh bijaksana dan hikmah. Hari ini, usahakan pandang bulan. Pandang muka Haji Hadi bekerja dan buat. Pemohong. Pemecah belah. Sesuai lah ada kawan dengan Mahathir tu. Sama je. Tak tahulah siapa tunggang siapa. Hadi tunggang Mahathir ke, Mahathir tunggang Hadi. Tapi aku rasa Mahathir akan tunggang Hadi. Sebab Mahathir ni bijak, saudara. Ya. Walaupun Mahathir ni tidak suka kepada Islam, tapi dia memang bijak. Tok Guru Nik Aziz pernah akui. Dia kata Dr. Mahathir ni sebenarnya bijak. Malaysia seperti bertuah ada orang kebijak macam Dr. Mahathir, tapi dia menyalahgunakan kebijaksanaan dia. Anugerah Tuhan kepada dia, dia telah gunakan apabila dia tidak mencintai kepada syiar Islam. Sebab itu dia ada idea tentang perswastaan, pandang ke timur, wawasan 2020, menara KLCC, lintas PAM. Dia idea dia untuk pembangunan, bagus. Tapi apabila kelebihan yang Tuhan bagi itu dia tidak manfaatkan untuk Islam, dia sekat peruntukan sekolah agama atas alasan sekolah agama ini akan membenihkan pelampau-pelampau agama. Maka dia stopkan peruntukan sekolah agama. Dia menganak tiri kat Kelantan, merampas royalti minyak Terengganu dan Kelantan. Zaman dia. Di zaman Anwar dia kena maki pula. Orang yang merampas royalti Kelantan Terengganu tu dijadikan sahabat Mahathir tu. PAS jadikan sahabat, penasihat lagi kepada 4 negeri dia. Ni orang yang menanya dia dulu ni. Dia jadikan penasihat. Dan orang yang memberikan, menambah peruntukan kepada negeri Kelantan dimaki siang malam. Tak cukup di luar dia maki Anwar, tak cukup di luar dia fitnah Anwar, dalam parlimen pun dia fitnah, saudara. Sebab apa dia berani fitnah dalam parlimen? Sebab dia tahu kita ada speaker yang bersifat malaikat. Sebab tu dia berani. Dia berani. Sebab dia tahu hari ni aku fitnah Anwar, petang kerang aku minta maaf, settle lah. Yang penting masa aku fitnah itu, penyokong-penyokongku, walau-walau aku buat konten TikTok. Sebab itu sekarang kita tengok ucapan Wan Saiful memfitnah Anwar rasuah. Ya, seorang pemimpin orang rasuah mengadap raja setiap minggu. Dalam ucapan dia dalam parlimen, benda tu jadi konten dalam TikTok. Walaupun semalam, beberapa hari yang lalu, dia minta maaf. Sebab dia dengar je Zaid Hamidi nak buat usul 6 bulan gantung dia. Dia minta maaf dalam parlimen, saudara. Dan kita speaker yang bersifat malaikat ini memaafkan dia dengan sukarela. Senyum Wan Saiful. Sebab apa senyum? Sebab ucapan dia semalam dah pun dijadikan TikTok dan bersebaran ke seluruh Malaysia. Itu yang penting. Yang aku nak konten, dia kata. Tentang aku boleh minta maaf. Sebab speaker kita malaikat. Pemaaf. Nak jadi Anwar belaka. Cukuplah Anwar seorang suka maafkan orang. Yang kau ni jadi benteng kepada Anwar. Kau tak malu ke? Perdana Menteri difitnah
sebagai perasuah, menghadap agung, seorang perasuah disebut dalam parlimen. Perdana Menteri itu siapa? Presiden parti kau, speaker. Jangan ingat kau duduk kat kursi speaker, kau lupa yang kau itu parti ahli keadilan. Jangan ingat kau duduk speaker, kau lupa bahawa nama kau dicalonkan oleh PMX. Suatu hari pertama persidangan parlimen, PMX bangun mencalonkan nama kamu. Dan ahli-ahli parti menyokong kamu, maka kamu jadi speaker. Tapi jangan lupa, darah dalam daging kamu, darah parti keadilan. Dan presiden kamu yang dihina, dikatakan perasuah. Kalau kamu nak maafkan benda-benda teknikal, okey. Dari segi dasar polisi yang tersalah sebut, okey, biasa. Tapi bila dia kata Perdana Menteri, dah sebelum itu dia kata dia ditawarkan orang untuk lompat dengan 1 juta, berapa orang jumpa saya mewakili PMX. Tak cukup dengan fitnah itu. Dia kata PMX ini jumpa agung setiap minggu, buat orang yang berasuah jumpa agung, babitkan agung lagi. Ini pun kau boleh maafkan. Agung dah bagi green light 14 hari. Green light, agung dah bagi green light dah pada speaker, bagi kuasa penuh pada speaker dalam ucapan dia baru ini. Tapi kuasa yang diberi oleh agung kamu tak nak gunakan. Sampai ke tahap mereka dah berani pijak kepala kita. Kalau di luar tu pun ramai lagi yang bebas, yang ada fitnah Anwar ni ramai lagi tak ada tindakan. Di luar sana, dalam parlimen pun sama juga.